Kita bagi salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan mungkin tidak terlalu awal untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ya, beberapa hari saja lagi. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Saya mohon ampun, maaf sekiranya terdapat tutur kata bicara sepanjang perkenalan kita kat sini, ya, di sini, di luar, di sana, di mana sajalah. Ya, kalau ada yang menyinggung perasaan. Maklumlah orang politik ni kadang-kadang banyak yang kita tak sedar apa yang kita ucapkan. Ya? Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu benar, tetapi cara penyampaiannya itu kadang-kadang agak menyinggung perasaan ataupun menyakitkan hati dan sebagainya. Itulah rempah ratus, ya, untuk kita berjuang dalam politik. Dalam politik ni dia seperti mana dalam kita menghadapi peperangan, ya, ada strategi dia, ya, ada dia punya cara dia kan, kaedah dia. Jadi kalau bertemu dengan, kalau kita berjuang ni, kalau kita berdepan dengan musuh yang agak kasar, ya, kita kena berdepan dengan cara kasar. Kalau kita berdepan dengan musuh yang agak berlembut, bersopan, kita juga akan berdepan dengan mereka dengan cara berlembut dan sopan. Itulah yang dikatakan hikmah. Hikmah kan, hikmah dan bijaksana. Cara kita, kalau kita niat kita untuk berdakwah dengan mereka, maka kita dapatlah pahala kita nak berdakwah, ya? Kalau mereka berada di pihak yang salah, kita kena bagi tahu mereka di mana salahnya dan kita perbetulkan. Kalau kita juga berada di pihak yang salah, mereka kena bagi tahu kita di mana salahnya kita dan mereka boleh perbetulkan. Kalau yang kita sebut ini merupakan satu fitnah, maka kena tegur lah. Ya? Itu merupakan satu fitnah. Okey. Bila sebut soal fitnah ni, saya nak ulas satu saja lah. Seperti mana yang terbaru, yang juga masih lagi viral dan juga panas pada waktu ini, adalah berkenaan dengan seorang ustaz di Kedah. Dia berasal di belah mana saya tak pasti, ya. Rasa saya di belah Kedah lah ataupun belah utara. Ya. Ustaz siapa nama dia tu? Saya ni kalau ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz mengarut ni, saya mula lupa nama dia ni. Ustaz Zainal Asri, tak salah saya lah kan. Yang baru ini membuat kenyataan mohon maaf, ya, mohon maaf apabila ucapan dia di stadium di Kedah sana baru ini dalam program selawat, ya, di mana dia dalam ucapannya menyebut kita kena pertahankan kerajaan negeri Kedah supaya tidak terlepas kepada musuh Allah. Jadi kalau kita nak berkempen, nak mempertahankan mana-mana kerajaan atau mana-mana parti, tidak ada masalah. Memang itu tugas kita pun. Kalau kita sebagai ahli parti, tentulah tugas kita akan menyeru orang ramai mempertahankan parti kita. Ya? Takkan kita sokong parti A, kita seru orang ramai sokong parti B. Ya? Sudah pastinya kita akan menyeru orang ramai untuk menyokong parti kita. Ya? Kita bawakan hujah kenapa parti kita harus disokong. Kita bawakan hujah kenapa pihak lawan tidak boleh disokong. Tetapi apa yang disebut oleh Ustaz Zainal Asri ini, ya, dia mengaitkan kempen politik itu dalam soal yang melibatkan juga akidah dan juga tentang keimanan seseorang. Ini yang tak boleh. Ini yang kita katakan bahawa agama itu ditunggang untuk kepentingan politik. Ini yang contoh dia. Menunggang agama untuk kepentingan politik. Ya? Ada walaupun cakap, kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa? Tungganglah apa pun. Ya? Terpulang pada kamu nak tunggang apa pun. Tetapi jangan sesekali kamu tunggang agama. Ya? Agama bukan untuk ditunggang. Agama adalah untuk dianuti. Ya? Diikuti. Bukan untuk ditunggang. Dijadikan satu fahaman, keimanan, etikad kita. Ya. Sepatutnya kita gunakan politik, gunakan kuasa politik untuk kepentingan agama. Itu betul. Kita ada kuasa, ya, ada kuasa yang kita pegang, kita gunakan kuasa kita itu untuk kepentingan agama. Itu yang sebenarnya. Dan itulah yang disarankan di dalam Islam. Bukan kita gunakan agama
untuk mendapatkan kuasa untuk kepentingan politik, itu salah. Jadi apa yang disebut oleh Ustaz Zainul Asri itu bukan fitnah, saudara. Ya? Kita dapat dengar dalam video dia, dan bukti paling jelas untuk menyatakan dia telah melakukan satu ucapan yang tak betul apabila dia memohon maaf. Ya, dia ada video dia sendiri, dan dalam keterangan daripada polis, ya, polis telah memanggil dia untuk beri keterangan. Dalam keterangan daripada pihak polis, seperti mana yang didedahkan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution hari ini, dalam keterangannya dia mengaku dengan pihak polis bahawa dia melakukan kesilapan dalam menyampaikan ucapan dia. Kalau saudara tengok live dia yang dia buat, ya, dia seperti tidak mengaku. Dia kata maksud dia mentafsirkan ayat Quran macam ni. Saya tak kata mana-mana parti politik. Saya katakan kepada musuh-musuh Allah. Dia tafsir ayat tu kepada musuh-musuh Allah. Jadi saya tak kata mana-mana politik. Itu di dalam video yang dia buat selepas ini. Cuma dia kata kalau sesiapa yang terasa tersinggung, saya mohon maaf lah. Bermakna dia masih lagi tidak ada kekesalan pun. Berbeza daripada kenyataan dia yang dibuat di balai polis. Bila dibuat di balai polis, dia mengaku bahawa dia salah pengucapan. Faham-fahamlah, ya? Bila berada di balai polis, tentulah ada soal jawab. Kalau kamu kata jangan lepaskan kerajaan negeri ini, ya, kerana kita tak mahu musuh-musuh Allah itu mengambil alih. Tentulah pihak polis tanya, apa yang kamu masukkan dengan musuh-musuh Allah itu? Apakah ketika kamu berucap itu sudah ada satu gerombolan tentera kafir yang berada di sempadan Kedah sedang menuju ke negeri Kedah untuk merampas Kedah? Ya, kalau betul berlaku macam itu, betul lah, ya. Seperti mana yang dia dakwa, kita kena pertahankan negeri ini, nanti terlepas kepada orang kafir, musuh-musuh Allah. Tetapi benda ini tidak wujud. Yang wujud apa dia? Yang wujud pilihan raya negeri. Yang wujud adalah keadaan di mana dalam keadaan menghadapi pilihan raya negeri. Tentulah tafsiran ucapan dia yang dilakukan dalam program yang berbentuk politik, walaupun dilabel sebagai program selawat. Ya, kita tahu sepanjang ucapan Menteri Besar, berapa pimpinan yang lain, memang berbentuk politik. Memang bentuk politik. Tapi tak apalah, dia nak selitkan dalam kempen ceramah politik dia dengan selawat-selawat, tidak ada masalah, saudara. Tetapi pengucapan itu, pengucapan yang boleh mempengaruhi anak-anak muda yang percaya kepada alim ulama, yang percaya kepada ustaz-ustaz ini, ya, mereka akan terpengaruh. Mereka akan pertahankan sesiapa yang jadi kerajaan sekarang, kerana kalau bukan kerajaan sekarang, yang ambil alih nanti sama ada keadilan ke UMNO ke Barisan Nasional, itu adalah musuh-musuh Allah. Ini yang difahami oleh anak muda. Jangan kita nak spin, ya, bila kita dah terdesak, kita tahu kita melakukan kesilapan, kita kata, oh saya tak kata keadilan musuh Allah, saya tak kata Barisan Nasional musuh Allah, saya bagi tahu bahawa ini musuh-musuh Allah adalah musuh-musuh Islam. Oh, keadilan tak perlu terasa, Barisan Nasional tak perlu terasa. Ini cara nak mutabelitkan pemikiran orang. Kecuali kamu boleh buktikan bahawa negeri Kedah sekarang ini terancam dengan kehadiran musuh-musuh Allah. Kalau tak ada, yang ada hanyalah parti-parti politik, ya, yang akan bertanding dalam pilihan negeri Kedah, dan mereka cuba secara demokrasi untuk mendapatkan negeri Kedah. Bersainglah secara demokrasi. Kenapa nak jual agama hingga menimbulkan keresahan di kalangan orang ramai, menimbulkan perpecahan? Jadi ramai anak muda, ya, yang masih lagi percaya kepada ustaz, yang menganggap ustaz ini tidak akan menipu, ustaz ini akan mencakap benda-benda yang benar, ustaz ini akan bercakap apa yang terkandung dalam Al-Quran, apatah lagi dia seorang mudir sekolah agama, berserban, berjanggut, hitam dahi-dahi dia. Tentulah anak murid percaya kepada dia, dan dia menggunakan kepercayaan anak murid ini untuk meracuni mereka bahawa selain daripada kerajaan yang ada ini, selain daripada parti yang merentah Kedah hari ini, mereka itu adalah musuh Allah. Ini yang nak ditanamkan di kalangan anak muda.
Tak ada beza dengan apa kempen yang dilakukan oleh Razman di Perak. Ya, di halayak ramai dia berucap. Ramai anak muda terpedaya dan berikan undi kepada dia dan dia menang. Apa dia kata? Kalau sokong Anwar Ibrahim, dia akan halalkan LGBT. Kalau sokong Anwar Ibrahim, lelaki sama lelaki boleh kahwin, perempuan sama perempuan boleh kahwin. Ini ucapan dalam kempen pilihan raya, saudara. Dan ramai anak muda mungkin terpedaya, dijadikan konten dalam TikTok dan disebarkan seluruh negara ucapan-ucapan ini. Tetapi apabila habis pilihan raya, dia dapat jawatan yang dia idam-idamkan sangat itu, ya, dia minta maafkan Anwar Ibrahim. Apabila dengar Anwar nak saman dia 10 juta, 5 juta, dia minta maaf. Kalau apa yang disebut itu benar, mengapa perlu minta maaf? Kamu pertahankan. Bukankah kamu kata dalam satu sidang akhbar mengatakan 5 juta, saya tak pelik 5 juta demi mempertahankan akidah umat Islam, saya tak kisah 5 juta. Itu depan wartawan, depan penyokong kamu. Tetapi bila sampai waktu untuk dibicarakan, kamu melutut, kamu merangkak di kaki Anwar Ibrahim untuk minta maaf. Beruntunglah kamu, Razman, kerana ada Perdana Menteri yang selembut itu, yang pemaaf sehingga itu, ke tahap itu. Mendapat Perdana Menteri yang macam itu, yang suka memaafkan, maka bertabaranlah lebay-lebay dan ustaz-ustaz mengambil kesempatan di atas kelembutan PMX ini untuk mereka mensebarkan fitnah. Banyak dalam minggu ini fitnah, saudara. Pengurusi FEDA, DAP, ya, ada beberapa lagi yang telah di-delete dalam Facebook. Mula-mula kata Facebook dia tu admin yang buat. Oh, mungkin admin dia kata, kenapa kami pula yang nak kena jawab dengan polis? Oh, bukan admin. Saya Facebook kena godam. Dan lama dia delete. Kalau dah kena godam, macam mana boleh delete? Mengaku je lah kamu salah. Berani buat fitnah dalam Facebook, kemudian delete. Buat fitnah, delete. Cakap sikit, bila dah tertekan, macam ustaz tu, Jenderal Asri. Bila dapat orang dah viralkan ucapan dia, polis panggil, barulah kata, oh saya minta maaf, saya terlepas cakap, saya salah cakap. Depan nak stadium, tak sedar diri sebab mendengar jeritan laungan takbir apabila kamu bercakap. Lagi banyak kamu fitnah, lagi kuat takbir berbunyi dalam stadium itu. Itu sehingga kamu lupa diri. Kamu lupa Tuhan. Kamu lupa jaga lidah-lidah kamu. Kita simpati dengan anak muda. Ya? Anak muda yang selama ini mengharapkan golongan agama, ulama-ulama ini memberikan mereka tunjuk ajar tentang Islam yang sebenar. Bagaimana cara pendekatan Islam untuk berdakwah? Bagaimana cara Islam untuk berkawan, bersatu dengan kaum-kaum lain yang bukan beragama Islam? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah ke arah Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan penuh kebijaksanaan. Ini Tuhan ajar. Nak seru kepada dakwah, nak seru kepada Islam dengan hikmah dan bijaksana, bukan dengan cara mudah. Pertahankan kerajaan ini, jangan benarkan musuh Islam mengambil alih. Ini apa ni? Sebiji seperti mana kempen di Padang Serai, di Kedah juga. Saudara masih ingat? Selepas PRU di Padang Serai, Ketua Pemuda Sikh sebut apa? Dalam kempen atas pentas di depan ribuan orang penyokong, dia sebut apa? Sokong PH masuk neraka, sokong BN masuk neraka. Ketua Pemuda PAS bila viral, buat kenyataan, buat live. Saya memohon maaf, saya merasa kesal. Berapa ribu dah termakan bangkai yang kamu hidangkan. Mereka dah kenyang dengan suap bangkai-bangkai yang kamu beri kepada mereka. Mereka dah kenyang. Oh, dengan mudah kamu minta maaf. Sebab apa? Yang penting kita dah menang. Padang Serai kita dah menang. Yang penting dapat Razman, yang penting aku dah jadi adun. Lepas tu aku minta maaf lah. Tidakkah terfikir di hati mereka berapa ramai yang percaya kepada fitnah itu? Ya, kamu tak apalah, kamu secara peribadi kamu boleh minta maaf dengan Anwar. Anwar boleh maafkan.
Tapi bagaimana yang ribuan orang yang percaya dengan fitnah kamu itu? Apakah mereka semua perlu jumpa Anwar untuk minta maaf? Tuduhan yang kamu berikan kepada Anwar Ibrahim itu bukan tuduhan ringan, saudara. Kalau setakat kamu kata Anwar ini tidak ada kelayakan sebagai Perdana Menteri, okey, itu bukan fitnah. Kamu kata Anwar ini sebenarnya bukan tokoh yang hebat, tak apa lagi, itu bukan fitnah. Itu pandangan kamu, pandangan politik kamu. Allahu Akbar, kita lihat dulu azan isyak. Boleh? Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat dulu Boleh Saya akan off kamera kejap untuk memberikan laluan kepada iklan. Silap. Macam mana off kamera ni? Orang suruh off kamera, dia terbalik kamera pula. Sekejap Alamak. Saya ni tak pandai sangat guna TikTok ni. Tak apalah, saya terbalik dulu kamera kot. Saya tak pandai TikTok kamera. Woi, mana itu Montoya? Nak test nak murid ni, dia dengar tak aku bagi tazkirah tadi? Dekat mana aku berhenti tadi? Kamel, jawab. Kat mana aku stop tadi? Cikgu Bert, Ketua Penerangan. Syarul baru masuk. Oh, Syarul memang tak tahulah. Okey, balik kepada Ustaz Zainal. Zainal Asri kan? Di Kedah. Ya. Yang sebenarnya saudara, saya nak bagi tahu, kalau dia kata dengan polis, dia tersilap dalam ucapan dia, ya, dia minta maaf, dia tersilap dalam ucapan dia, di balai polis lah, dia mengaku dia salah. Dia anak murid sekolah pondok, dia kata dia guru yang hebat. Ya? Dia bagi tahu saya bercakap kepada musuh-musuh Allah. Ya? Jadi saya tidak menuju kepada parti-parti mana. Saya mengatakan kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak menuju kepada mana-mana parti. Ini dalam ucapan dia, dalam live dia, dalam dia punya rakaman video dia. Keterangan itu dia tak cakap kat polis macam tu. Ya? Dalam polis dia kata dia ngaku dia salah. Ini cara lebay. Cara lebay dia spin. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Kaedah dakwah dia tak betul. Ya? Dan suasana dia menyampaikan ucapan itu dalam suasana yang tidak kena. Dan ucapan itu adalah berbaur hasutan, ugutan dan juga ancaman. Mana mungkin dalam pilihan raya negeri orang nak menjatuhkan kerajaan negeri Kedah. Mana-mana parti politik pun memang dia cita-cita dia untuk menumbangkan kerajaan parti yang memerintah. Macam PAS lah. Dia pun bercita-cita nak menjatuhkan kerajaan Selangor. Bayangkan kalau ada pemimpin Selangor yang berucap, kita kena pertahankan Selangor, jangan serahkan Selangor ini kepada musuh-musuh Allah. Apa kata orang PAS agak-agak? Apa kata orang PAS agak-agak? Tapi kita tak buat macam tu. Di Negeri Sembilan pun kita tak cakap macam tu. Sebab kita tahu amalan demokrasi, kalau kamu boleh meyakinkan rakyat dengan dasar kamu, parti kamu, corak pemerintahan kamu, maka rakyat akan pilih kamu. Tapi kalau kau mau sentimen agama dijadikan satu ugutan dan juga ancaman dan menakut-nakutkan umat Islam. Kita tahu kebanyakan umat Islam, orang tua-tua ni kadang-kadang, dia tidak terdedah sangat dengan maklumat-maklumat macam kita. Bila dengar ustaz kata macam tu, oh kita kena pertahankan Sanusi. Sebab kalau bukan Sanusi yang jadi mentadbir negeri Kedah, akan datang adalah satu kumpulan musuh-musuh Allah. Siapa cakap? Ustaz tu cakap. Takkan ustaz menipu. Ini yang akan digunakan oleh mereka. Ini bahayanya mereka, saudara. Bila agama itu ditunggang, saudara bayangkan tahun 80-an dulu,
peristiwa memali berpunca daripada ucapan-ucapan sedemikian rupa. Ini fakta, ini sejarah yang patut kita jadikan pengajaran dan juga pengalaman kita. Pengalaman pahit kita. Banyak berlaku benda-benda macam ini kerana ucapan. Ya, ucapan yang tidak bijak, ucapan menghasut. Peristiwa memali 13 Mei berpunca daripada ucapan-ucapan ini. Dalam keadaan umat Islam dan juga bukan Islam duduk bersatu padu, berbagai kaum sekarang ini duduk bersatu padu. Ya, mengapa ada golongan agamawan yang sanggup mencetuskan kembali ya kebencian dan juga kecurigaan di antara kita? Kalau ustaz tu kata mempertahankan kerajaan ini adalah kerajaan yang bersama dengan Allah, yang nak lawan kerajaan ini adalah kerajaan musuh Allah. Bayangkan saudara, kalau dalam satu keluarga itu ada orang PAS, ada orang keadilan. Ayah ada orang PAS, anak ada orang keadilan. Apa kata gamak? Ayah dia kata kamu musuh Allah. Ayah akan kata ke anak dia kamu musuh Allah. Apa akan berlaku kepada rumah tangga saudara? Apa akan berlaku kepada institusi kekeluargaan kita? Ini keluarga, belum masyarakat, belum jiran tetangga lagi. Kalau suami orang PAS, isteri orang keadilan ataupun isteri orang amanah, bila dengar ucapan ustaz ini, suami akan kata apa? Oh, kamu kena undi kami, kalau tidak kamu musuh Allah. Apa akan jadi? Maka berlakulah perceraian. Ini yang pernah terjadi tahun 80-an. Apabila amanat Haji Hadi itu didendangkan di dalam setiap ucapan mereka. Akhirnya berlakulah semayang dua imam, sembelihan orang UMNO tak sah, berwalikan orang UMNO tidak sah perkahwinan, berlaku perceraian. Kalau tanya kepada Haji Hadi, dia tak mengaku. Dia kata saya cakap lain, dia orang faham lain. Betul. Mungkin perkataan kamu itu hanya difahami oleh golongan-golongan agamawan. Tetapi ucapan yang sedemikian rupa bagi rakyat umum, rakyat awam, mereka akan tafsir apa yang saya sebut. Sebab itu dalam kaedah dakwah, bercakap di kalangan ulama sesama kamu, tak apa kamu boleh sebut. Ya, tapi berbeza dengan bila kamu cakap dengan awam. Kamu gunakan perkataan yang mudah mereka fahami supaya mereka tidak tersesat. Mengapa harus keluar perkataan sedemikian rupa di dalam kempen pilihan raya? Apakah benar ada musuh Allah akan mengambil alih Kedah? Kalau tidak benar, mengapa perlu diucap? Ianya perlu diucap kerana kamu ada niat untuk menunggang agama, untuk memberikan kemenangan kepada parti yang kamu sokong. Itu je. Saya nak bagi tahu saudara, kalau kita katakan dia melakukan kesilapan, ini bukan kesilapan.